Okey, Assalamualaikum. So hari ini kita akan pelajari apakah faktor-faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, bahan kimia yang berlainan mempunyai sifat kimia yang berbeza. Oleh itu bahan kimia yang berlainan jenis juga mempunyai tindak balas yang berbeza dan berlaku pada kadar yang tidak sama. Jadi kita nak tengok apakah sebenarnya faktor tindak balas ni berlaku. Yang pertama sekali adalah saiz. Saiz bahan tindak balas tu. Jadi kalau bahan tu adalah besar, kalau dia besar, kamu nampak ni. Jadi luas permukaan dia ni sebenarnya luas permukaan dia akan jadi kecil. Kan? Kamu tengok ni, okey, kalau jumlah luas permukaan untuk yang kotak-kotak besar macam ni 24 cm kuasa 2. Okey, cm square tu. Tapi kalau kita kecilkan dia, kita belah dua. Jadi dia boleh bertindak balas kat ni, yang ke tengah-tengah ni kamu nampak. Kalau yang ni dia tak ada tengah-tengah. Kan? Bila kita potong dia, jadi luas permukaan dia sebenarnya, luas permukaan untuk melakukan tindak balas tu. Dah ada 32. Dia akan jadi 32. Kita pecahkan lagi tengah dia tu. Jadi kamu akan dapati luas permukaan dia 40 cm padu, cm square. Jadi kat sini kita dapat tengok bahawa kalau sesuatu jisim tu dia mempunyai luas permukaan yang besar, dia akan lagi banyak tindak balas, lagi cepat tindak balasnya. Kalau dia kecil luas permukaan dia, maka tindak balas akan jadi lebih lambat. Sebab itulah contohlah kalau kamu ada gula seketul, kan? Kamu hancurkan dia. Jadi yang melarut dalam air ni bagus, lagi cepat gula seketul ke atau gula yang dah dihaluskan? Sudah tentulah yang dihaluskan. Sebab apa? Luas permukaan dia. Yang halus ni, dia luas permukaan dia lebih besar berbanding yang seketul ni. Itu adalah faktor yang pertama, itu saiz dia. Okey, dalam buku teks kamu ni dia ada ajarkan kamu satu eksperimen yang mana dia nak kaji kesan saiz bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas, kan? Jadi pernyataan masalah dia apa dia? Bagaimanakah saiz bahan tindak balas boleh mempengaruhi kadar tindak balas? Jadi yang dimanipulasikan, maksudnya yang kamu ubah-ubahkan dalam eksperimen ni apa dia? Saiz ketulan marmar. Yang bergerak balas, kadar tindak balas lah yang bergerak balas. Yang dimalarkan ketulan jisim ketulan marmar tu. Dan suhu, isi padu dan kepekatan asid hidroklorik. Jadi bila mana kamu tengok soalan, kamu kena tahu dah dalam satu eksperimen tu apa yang dimanipulasikan. Kamu nak tahu yang dimanipulasikan, kamu tengok selepas perkataan kesan tu, itulah yang dimanipulasikan, saiz bahan. Dan biasanya selepas perkataan ke atas ni, kan, dia adalah yang bergerak balas. Jadi kamu nak kena tahu dalam satu eksperimen tu apa yang dimanipulasikan, apa yang bergerak balas dan apa yang dimalarkan. Okey, jadi sudah tentu dalam eksperimen ni dia akan tukar-tukarkan apa dia? Dia akan tukar-tukarkan ataupun dia manipulasikan adalah saiz bahan tindak balas ni. Dan seperti mana kita tahu dari segi prinsipnya, yang mempunyai saiz yang mempunyai saiz yang kecil, kan, mempunyai luas permukaan yang besar, akan mempunyai tindak balas yang lebih tinggi lah, yang lebih banyak. Okey, itu mengenai saiz bahan mempengaruhi kadar tindak balas. Yang kedua adalah kepekatan. Kepekatan akan mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, sudah tentulah kepekatan yang tinggi mempunyai tindak balas yang lebih tinggi. Kalau kepekatan rendah, tindak balasnya akan lebih rendah. Okey, kita pergi kepada kepekatan. Kepekatan zat terlarut dalam larutan boleh diubah. Kepekatan larutan diubah dengan menambah pelarut atau menambah zat terlarut. Jadi
bila mana kamu ada satu solution ni kan, yang mana terdiri pada pelarut dengan zat terlarut ni. Pelarut dia air lah kan, zat terlarut apa yang larut dalam air tu. Okey, jadi bila mana kamu tambah pelarut, kamu tambahkan air tu, kamu tambah lagi air dalam ni, apa jadi? Kamu akan dapati air dia meningkat, pelarut dia meningkat. Apa yang jadi pada zat terlarut? Dia akan jadi berkurang berbanding pelarut. Jadi sebab itulah kepekatan dia akan jatuh kan, jadi kurang. Kalau zat terlarut ni kan, kamu tambah zat terlarut. Zat terlarut ni kamu tambah yang ni, yang bintik-bintik ni, yang kita panggil dia zat terlarut ni. Kamu tambah lagi macam Milo. Kamu tambah lagi Milo, lagi pekatlah dia. Jadi kepekatan dia akan bertambah. Okey, ini konsep bagaimana kepekatan, iaitu melibatkan pelarut dan juga zat terlarut. Jadi bila mana tingginya zat terlarut ni, maka kadar tindak balas juga akan meningkat. Nanti kita akan tengok teori pelanggaran dalam subtopik seterusnya. Okey. Jadi dalam kamu punya buku teks ni juga dia ada satu eksperimen. Saya terangkan sedikit. Saya harap kamu sila ulang kaji mengenai ujian dan eksperimen. Kan? Okey, jadi ini yang mana dia mengkaji kesan kepekatan bahan tindak balas ke atas kadar tindak balas. Jadi bagaimana penyataan masalah dia, bagaimana kepekatan bahan tindak balas boleh mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, selepas perkataan kesan tu apa? Kepekatan bahan tindak balas. Jadi ini adalah dia punya yang dia manipulasikan. Ke atas lepasnya adalah kadar tindak balas. Ini adalah dia punya maksud saya pemulih ubah yang bergerak balas. Okey. Dan mana yang dimalarkan, yang mana dia tetapkan eksperimen ni adalah suhu, jumlah isi padu campuran, kepekatan isi padu asid sulfurik dan juga saiz kelalang kun. Okey, kita sambung eksperimen tadi . Okey, yang ni mana apa yang diubah? Diubah-ubahkan kepekatan. Kan? Kepekatan natrium thiosulfide ni, yang mana dia tetapkan asid sulfurik. Jadi dia nak tengok kan, bila tanda X ni akan jadi kabur. Okey. Dia akan tengok, sudah tentulah daripada kepekatan rendah ni, kecepatan menjadi kabur tu kan akan jadi lebih ni kepekatan tinggi ni kepekatan tinggi. Tinggi ni rendah. Jadi dia nak tengok kepekatan manakah yang akan balas dengan asid sulfurik ni, yang mana kadar tindak balasnya akan jadi lebih cepat ke atau lebih lambat kan. Dia bila mana dia kurangkan kepekatan ni, mana yang akan lebih cepat tanda X tu akan jadi kabur, tidak kelihatan lagi. Okey, jadi di sini dia adalah satu eksperimen untuk menguji adakah kepekatan mempengaruhi kadar tindak balas. Dan sudah tentulah dalam kita punya buku teks pun dah beritahu kepekatan ni dia mempengaruhi kadar tindak balas. Makin pekat sesuatu bahan tu, semakin cepatlah tindak balas tu berlaku. Ianya kerana perlanggaran teori pelanggaran. Nanti kita akan bincangkan apakah itu teori pelanggaran. Okey, selain daripada itu, apakah lagi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas ni? Ialah kerana suhu. Suhu. Sebagai contohnya, kamu larutkan Milo dalam air panas dengan air sejuk. Mana yang akan lebih cepat melarut? Sudah tentulah Milo akan lebih cepat. Sebab apa? Sebab suhu ni dia adalah faktor kepada pergerakan zarah-zarah kan. Zarah-zarah akan bergerak dengan lebih cepat kalau suhu tu meningkat. Jadi kita akan bincangkan dengan lebih lanjut nanti. Okey, hampir semua tindak balas berlaku dengan lebih cepat pada suhu yang tinggi, iaitu kadar tindak balas meningkat dengan peningkatan suhu.
Okey, bagi tidak balas berlaku pada suhu bilik, peningkatan suhu sebanyak 10 Celsius akan meningkatkan kadar tidak balas sebanyak 2 kali ganda. Seperti mana kita tahu suhu bilik adalah 27 Celsius. Kalaulah meningkat jadi 37 Celsius, 37 Celsius, jadi tindak balas yang akan berlaku kalau sini contohnya 1 je, dia akan jadi 2. Kalau sini 2, kita darabkan 2, sini jadi 4. Tindak balas dia. Okey, jadi menunjukkan bahawa suhu ni dia mempengaruhi kadar tindak balas. Okey. Dalam buku teks kamu ni dia ada membincangkan mengenai eksperimen. Saya minta sangat kamu tolong rajinkan membaca eksperimen, sebab apa itu yang akan ada dalam exam. Yang mana terdapat exam, dia bagi kamu contoh eksperimen dan dia akan tanya kamu mengenai apakah prinsipal, apakah tujuan eksperimen tu. Sila selalukan tengok eksperimen. Okey, jangan skip. Okey, jadi dalam kajian ni dia akan tengok kesan suhu terhadap kadar tindak balas. Sebab perkataan kesan tu ada suhu. Suhu ni adalah dia punya manipulasi. Sebab perkataan kesan, kadar tindak balas. Jadi itulah kadar tindak balasnya. Yang bergerak balas tu apa dia? Masa yang dia ambil untuk tanda X tidak kelihatan. Okey, jadi yang kita malarkan apa dia? Dia punya kepekatan asid sulfurik. Maksudnya dalam satu eksperimen tu kamu kena tetapkan dia. Kalau kamu ubah-ubah asid, jadi dia macam tak adil. Satu balang ni, satu tabung uji ni kamu guna kepekatan asid sulfurik 3 mol desimeter tapi yang ni sebelah ni kamu pakai 5 mol. Sudah tentu 5 mol, jadi dia kepekatan tinggi lah, sudah tentulah dia dulu lagi cepat tindak balas. Jadi sebab tu kita malarkan ni, maksudnya sini 3 mol, sini pun 3 mol. Itu maksud kita tetapkan. Jadi sudah tentulah dalam berdasarkan kita punya pengetahuan mengenai suhu ni, yang mempunyai suhu yang tinggi lah akan mempunyai kadar tindak balas yang lebih cepat. Okey, selain daripada itu, faktor yang seterusnya adalah kehadiran mangkin. Mangkin ni ialah bahan kimia yang mengubah kadar tindak balas tanpa mengalami sebarang perubahan kimia pada akhir tindak balas. Contohnya apa dia? Contohnya kita belajar dalam biologi tu, contohnya enzim kan. Enzim ni dia meningkatkan kadar tindak balas. Tapi dalam kimia ni kan, ada contoh-contoh bahan kimia yang boleh bertindak sebagai mangkin. Okey, sebagai contoh, ketulan mangkin boleh berubah menjadi serbuk. Mangkin tidak mengubah kuantiti hasil tindak balas. Adakah penambahan mangkin akan meningkatkan kadar tindak balas? Okey, kadar tindak balas akan meningkat. Kadar tindak balas akan meningkat, tapi hasil tindak balas sama sahaja. Sama sahaja, macam kamu satu tindak balas tu kamu letak mangkin, satu tindak balas tu kamu tak letak mangkin. Cuma cepat dia akan lebih cepat. Hasil tindak balas sama. Okey. Mengkaji kesan kehadiran mangkin ke atas kadar tindak balas. Okey, bagaimana kadar mangkin mempengaruhi kadar tindak balas? Itu pernyataan masalah dia. Okey, kehadiran mangkin meningkatkan kadar tindak balas. Okey, yang dimanipulasikan kehadiran mangkin. Yang bergerak balas, kadar tindak balas. Yang dimalarkan jisim serbuk mangan oksida, suhu, isi padu larutan hidrogen peroksida. Okey. Jadi dia lakukan tindak balas antara hidrogen peroksida dengan jisim serbuk mangan ni. Kemudian apa yang kita dapati? Okey, hasil tindak balas pula. Hasil tindak balas akan lebih cepat didapati. Dia hanya berkaitan dengan masa sajalah. Maksud kadar tindak balas akan meningkat. Disebabkan kehadiran mangkin. Walau bagaimanapun hasil tindak balas adalah sama. Jadi ini nak menunjuk pada kamu dengan kehadiran mangkin akan mempercepatkan kadar tindak balas. Jadi kita tengok dalam buku teks kamu ni terdapat peta minda lah untuk mudah kamu ingat, iaitu kepekatan kadar tindak balas meningkat sekiranya kepekatan bahan tindak balas meningkat. Saiz pepejal bahan tindak balas berkurang. Suhu tindak balas meningkat dan juga kehadiran mangkin.
Jadi inilah faktor-faktor yang akan meningkatkan kadar tindak balas. Kalau terbalik daripadanya, contohnya kepekatan ni, kepekatan kurang, jadi tindak balas akan kurang. Saiz pepejal meningkat, tindak balas akan berkurang. Suhu tindak balas meningkat, kadar dia akan menurun. Suhu tindak balas menurun, sejuk, jadi kadar tindak balas juga akan jadi lambat. Okey, kalau tak ada makin, tindak balas akan berlaku dengan keadaan lebih lambat kalau tak ada makin. Okey, jadi selain daripada itu, tekanan juga sebenarnya adalah faktor. Sebab apa? Ini penjelasan dia. Okey, bila mana dalam keadaan normal macam ni keadaannya, zarah-zarahnya berada jauh antara satu sama lain. Bila mana kamu kenakan tekanan, kamu nampak dia punya zarah-zarah tindak balas, zarah-zarah dia macam mana? Dia berada dekat antara satu sama lain, menyebabkan apa? Kadar pelanggaran, dia akan berlanggar dengan lebih banyak, kan? Ini kalau tak ada tekanan, pelanggarannya kurang, kan? Dia banyak space, banyak ruang lagi dia boleh bergerak. Tapi bila mana kamu tekan dia, bagikan tekanan, dia akan jadi apa? Jadi lagi lebih cepat kadar tindak balas. Sebab apa? Perlanggaran antara zarah-zarah berlaku dengan lebih kerap. Jadi itu penjelasan kenapa tekanan juga merupakan faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas. Okey, kita pergi kepada aplikasi faktor yang mempengaruhi kadar tindak balas dalam kehidupan. Jadi kadar tindak balas ni penting dalam kehidupan harian, sama ada berlaku dalam rumah maupun dalam industri. Jadi kenapa kita nak sesuatu benda tu cepat? Sebabnya kalau dalam industri lah, kalau kilang, kan, dia sudah tentulah dia nak hasilkan sesuatu benda ni, dia nak cepat, kan? Sebab apa? Time is money. Kan? Time is money, kan? Bila mana kita dapat cepatkan tindak balas tu, lagi jimat, kan? Sesuatu proses lagi untung, kan? Itu yang berlaku dalam industri lah. Begitu juga dengan kehidupan seharian kita, kan? Kalau kita buat, contoh kita buat kek, dah tentulah kita nak kek tu cepat siap, kan? Kita masak apa pun, kita bancuh Milo, kita naklah Milo tu cepat dibancuh, bukannya tunggu setengah jam baru siap. Kita mesti akan menggunakan air panas, kan, untuk bancuh Milo tu, kan. Okey, kalau macam ni contoh faktor saiz. Okey, tindakan ubat. Tablet antacid digunakan untuk merawat gastrik. Doktor menggalakkan pesakit untuk mengunyah tablet berbanding dengan cara menelan. Bila mana kita kunyah dia, jumlah luas permukaan, jumlah luas permukaan akan jadi lebih besar. Jadi tindak balas tu akan jadi lebih cepat. Ini akan meningkatkan kadar tindak balas ubat dengan asid di dalam perut. Okey, begitu juga kalau kita memasak makanan, kentang dipotong menjadi kepingan nipis atau jalur panjang supaya lebih cepat dimasak. Kalau kamu ambil kentang, kamu buang kulit, terus kamu masukkan kuali, apa je pada kentang tu kamu rasa? Luar masak, dalam tak masak. Sebab itulah jumlah luas permukaan ni memberikan kesan, kan? Memberikan kesan dalam tindak balas sesuatu tindak balas. Okey, bagaimana pula dengan faktor kepekatan, kan? Faktor kepekatan. Okey, kakisan hujan asid. Bangunan diperbuat daripada besi yang terletak berhampiran dengan kawasan perindustrian akan lebih cepat terkakis oleh hujan asid. Atmosfera di kawasan perindustrian mengandungi kepekatan sulfur dioksida. Jadi bila mana ada sulfur dioksida, dia bercantum dengan H2O, dia akan jadi apa? H2SO4. H2SO4 ni apa dia? Asid sulfurik. Jadi yang turun tu bukannya air biasa, ialah asid sulfurik. Bila mana dia terkena pada besi-besi ni, dia akan berkarat. Dia akan mengaratkan besi-besi di kawasan perindustrian tu. Sebab itulah mereka nak guna satu besi, mereka akan pilih yang betul, yang mana tidak boleh mudah berkarat. Sebab tu kamu tengok di kawasan perindustrian lah, terutamanya dia bukan pakai besi biasa. Mereka membuat bangunan tu pun besi yang mana asalnya tembaga,
dan juga bahan yang kurang berkarat kan. Kalau ada besi pun dia akan cepat-cepat cat, supaya pun untuk mengelakkan berlakunya karat tu berlaku dengan lebih cepat. Okey, pembakaran petrol di dalam enjin kereta. Wak petrol dan udara dimampatkan di kawasan kebuk pembakaran enjin kereta sebelum dibakar. Mampatan tersebut meningkatkan kepekatan wak petrol dan menyebabkan pembakaran petrol berlaku dengan sangat cepat sehingga meletup. Tenaga yang dibebaskan daripada pembakaran petrol digunakan untuk menggerakkan kereta. Jadi, kamu perasan tak, kalau kamu belajar dalam sains, mungkin nanti kita akan tengok fizik kot, kan? Kalau ada dalam KSSM ni lah. Okey, yang mana ni omboh ni omboh. Okey, ni tempat pembakaran. Di sini dia akan pump masukkan petrol petrol. Yang omboh ni dia akan tolak petrol ni, dia mampatkan dulu. Dia tolak supaya mampat, time itulah dia akan bagi api. Jadi akan berlaku letupan, kan? Letupan di sini berlaku. Sebab apa? Petrol ni dimampatkan. Jadi di sini kita nampak tekanan pun penting juga. Untuk apa? Supaya tindak balas tu berlaku dengan lebih cepat, lebih kuat. Letupan tu akan menggerakkan kenderaan. Okey, kita tengok pada faktor suhu pula, kan? Suhu ni biasa kamu pergi dekat ni tempat basuh kain tu, apa kita panggil tu? Laundry contoh, kan? Mesin dia ada pilihan untuk guna air panas ke, nak guna air sejuk ke, kan? Kenapa air panas? Sebab apa? Air panas dia akan mempercepatkan lagi proses untuk membasuh kain tu, kan? Maksudnya apa-apa yang melekat, kotoran-kotoran yang melekat tu ke, bila kena air panas, tindak balas, kan? Tindak balas sabun lagi kena pada dia, kan? Minyak ada sini, sabun kita guna sabun untuk ni. Tapi kalau kita guna air panas, minyak ni akan lagi cepat tanggal. Jadi proses ni, yang mana dengan pembersihan pun kita guna setiap hari, iaitu dengan menggunakan air lebih panas, kita tahu bahawa tindak balas tu akan berlaku dengan lebih cepat. Tapi berhati-hati juga, kalau air terlalu panas boleh rosak kain. Okey, memasak makanan, contohnya apa lagi? Selain daripada pengaruh saiz, makanan lebih cepat masak dengan suhu yang tinggi, kan? Kalau kamu guna suhu yang lambat, dia apa jadi? Jadi lambatlah masak, kan? Lambat masak. Itu suhu, kita nampak sini suhu dia mempengaruhi. Contoh kamu masak air, kan? Suhu 100 Celsius, baru dia mendidih. Selagi tak sampai 1 Celsius, lagi tu dia tak mendidih, kan? Sebab tu kita nak cepatkan air tu mendidih, kita tinggikan suhu, kan? Cepatlah dia proses tu berlaku. Okey, jadi kita dapat tahu sini bahawa suhu ni pun, faktor ni pun kita guna juga dalam kehidupan seharian kita untuk memastikan sesuatu tu berlaku dengan cepat, kadar tu berlaku dengan lebih cepat, kan? Okey, minyak masak belum mendidih walaupun dipanaskan sehingga 180 Celsius. Oleh itu makanan yang digoreng di dalam minyak akan lebih cepat masak. Kamu tengok, air ni dia mendidih 100 Celsius. Minyak masak ni dia lambat, 180 baru dia mendidih, kan? Cuma kita nak beritahu sini bahawa dengan kita guna minyak tu, suhu tu yang disimpan dalam minyak tu akan lebih tinggi. Jadi sebab tu kalau kamu menggoreng ni, dengan lebih cepat dia masak berbanding dengan kamu merebus. Okey, kita tengok pada faktor mangkin. Mangkin yang ni biasa kamu jarang tengok ni. Contoh dia bagi ni, iaitu yang ni biasanya ada dekat exhaust kereta moden lah, kan? Kalau setakat kereta Zora kereta apa lagi, kereta Saga dulu tak ada ni. Ini kereta sekarang ni yang jenama barunya lah, yang mana kereta moden ni dia dipasangkan pengubah bermangkin. Seperti dalam gambar rajah ni, ni gambar rajah dia ni gambar sebenar dia sini. Sebelum pergi exhaust, dia lalu exhaust tu keluar asap, dia lalu ni dulu. Jadi apa ada dalam ni? Ni gambar dia dalam dia. Ni gambar sisi lah, dia potong, kan? Kamu akan nampak dalam ni ada mangkin platinum. Apa fungsi mangkin platinum ni? Okey, bila mana ada baki hidrokarbon yang tak terbakar, bila mana dalam enjin tu dia bakar petrol, kan ada petrol-petrol yang tak terbakar, ada masih lagi hidrokarbon,
Dan ada karbon monoksida, nitrosida, di mana dia lalu sahaja makin platinum ni, dia akan berubah jadi bahan yang lebih selamat. Contohnya dia akan jadi air, ataupun dia jadi karbon dioksida, CO2, ataupun dia akan jadi nitrogen sahaja. Tidak ialah yang terlepas tu yang ni. Sedangkan yang ini beracun. Gas karbon monoksida tu beracun. Begitu juga dengan hidrokarbon pun menyebabkan keracunan juga. Jadi bila mana lalu dengan pengubah bermakin ni, maka yang terkeluar daripada exhaust kereta tu adalah bahan-bahan yang lebih selamat, yang lebih semula jadi, kan. Air dia akan kembali sebagai air lah di udara, kan. Nitrogen, gas nitrogen. Jadi dia kurang berbahaya berbanding yang ini. Okey. Selain itu, dalam pembuatan alkohol, etanol, sebenarnya dalam alkohol tu mengandung etanol. Bahan yang terdapat dalam minuman beralkohol, etanol dihasilkan melalui proses penapaian glukosa dengan bantuan enzim di dalam yeast sebagai makin pada suhu 37 Celsius. Jadi, dengan menggunakan enzim ni, maka proses penghasilan alkohol akan berlaku dengan lebih cepat.